Kita pernah menangis, nak buat macam mana. Kitalah orang yang paling last yang memanggang tangan dia orang. Sedih lah. Kali terakhir saya cakap dengan mak saya, satu benda yang saya nak bagi tu, jangan mensalah. Jangan jadi seperti saya. Saya leka. Bila pesakit tu meninggal, kitalah orang paling yang memanggang dia. Kawan-kawan yang Melayu akan mengucap, sorry. Assalamualaikum, Sembang Viral kembali lagi bersama saya Fitri Yahya dan Ustaz Zarifi. Assalamualaikum. Ya, okey, selalu Ustaz. Ustaz nampak makin muda lah. Kenapa? Alhamdulillah kerana Fitri di sebelah. Ustaz, vaksin cantik ya semua? Alhamdulillah lengkap 2 dos, syukur. Okey, kalau tidak tak berjumpa kita kat sini. Betul. Ya, tapi kan ada orang untuk pandemik ni kan Ustaz? Ya. Kita dah hampir 2 tahun pandemik ni dan macam-macam usaha kita buat lah. Vaksinasi, jaga SOP semua. Tapi masih ada yang terperangkap pada dunia sendiri ya, yang masih kata ini semua masih lagi perangkap Dajjal. Korang datang masuk, tak boleh patah balik. Ustaz dah vaksin nanti akan muncul macam-macam lah. Geng Dajjal lah. Ini macam mana Ustaz? Kita dah berjuang, dah terangkan, dah berbuih mulut kan? Tapi masih ada yang tak percaya. Baik Fitri, kita mesti lihat kepada apa yang telah ditunjuk oleh Nabi. Dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha, apabila di akhir hujung usia Nabi sakit. Jadi dalam riwayat menyatakan para perwakilan Arab datang bertemu Rasulullah dan mencadangkan ubat-ubatan tertentulah. Jadi Aisyah menyatakan, aku sendiri yang mencampurkan ubat-ubatan tersebut. Maknanya yang buat ubat tersebut ialah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi jelas kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berubat setelah merujuk kepada orang yang pakar. Tapi ramai pakar yang muncul Ustaz. Kita dia buat kajian 16 tahun, dia dah buat kajian pembacaan yang mantap ya. Tapi kisahnya saya tengok kita berikhtiar, tapi serta anak nak pergi sekolah dan ada juga anak yang diwajibkan untuk vaksin. Tapi ibu bapa ada pendirian, kalau kau vaksin derhaka. Jadi anak pun itulah konflik macam tu. Bimbanglah konflik kan. Baik, tentu sekali kita sebagai ibu ayah mesti lihat kepentingan untuk kita menjaga nyawa anak-anak kita. Dan dalam bab ini, tentu dalam Al-Quran kata, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Pakar apabila kamu tidak mengerti, bila kamu tak tahu. Ada seorang tokoh pada zaman Nabi Fitri, namanya Al-Harith bin Kaladah. Dia ni dalam kebanyakan riwayat menyatakan dia bukan Islam, tetapi dia pakar dalam ilmu perubatan. Bila sahabat-sahabat Nabi sakit, Nabi SAW suruh para sahabat refer kepada Al-Harith bin Kaladah. Nabi tak kata makanlah, hanya makan habatus sauda, minyak zaitun, air zam-zam. Tak. Nabi tak kata begitu. Maknanya apabila kita sakit, rujuklah kepada yang pakar. Dan kita lihat ramai yang tewas, maksudnya yang kematian. Tetapi masih tidak menginsafkan kelompok yang sebegini. Dan mereka kata ini nak masuk dalam tubuh ni, kena hati-hati, kena tak ada. Jadi dia pun bangkitlah dengan dia punya hujah-hujah semua kan. Jadi sampaikan kita keliru sebab ada juga golongan yang bercerminkan imej agamawan. Dia ni macam tiba-tiba memperandakanlah, menampakkan fitnah besar juga kepada Islam. Sayanglah sebab tidak ada senada dalam perjuangan Islam. Tentu sekali dalam apa-apa hal pun rujuklah kepada mereka yang pakar. Para ustaz-ustazah, mereka tidak pakar dalam semua bidang keilmuan. Mungkin kita pakar dalam tajwid Al-Quran, tapi kita bukan pakar dalam usul fiqh, dalam fiqh. Jadi disiplin ilmu dalam agama ni luas. Jadi yang paling penting ialah kita rujuk kepada orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang tersebut. Contohlah, kalau kita sakit jantung, para penonton, kita kena jumpa pakar jantung. Tak boleh jumpa pakar tulang. Jadi dia tak match kepakaran tadi. Okey Ustaz, sekarang ni isu sekali dapat peluang rentas maksudnya pergi Langkawi ke, dapat pergi air terjun ke, itu dia macam bukan dekat Malaysia lah, macam dekat orang kata dekat Brazil ke Argentina mana kan, berhimpun bukan ramai. Saya pun risau jugalah. Memanglah kita bimbang kes bertambah, sekalipun dah lengkap vaksin tu, kita bimbang nanti jangkitan itu bertambah. Walaupun di peringkat awal, tapi susah nak jangkakan. Lain orang yang punya impak badan dia, takut ada yang terkesan lah. Dia punya berapa ramai dia terjun di pusat perkelahan tu.
takut juga kita tengok. Betul. Pastinya kelonggaran yang diberikan oleh pihak kerajaan, kita sebagai masyarakat mesti bertanggungjawab. Maknanya kelonggaran yang diberikan, contoh kita boleh pergi berkelah dan sebagainya. Jadi kita kena mengingati sesama kita lah. Jadi nak ingat siapa? Ingat diri kita, keluarga kita dululah. Kita terlebih dahulu yang bertanggungjawab menjaga jarak dan sebagainya. Sebab betul apa Fitri sebut tadi, walaupun kita lengkap sudah divaksin, lengkap 2 dos, tetapi itu bukanlah sebagai tiket kepada kita untuk kita bebas dijangkiti COVID. COVID tak kenal orang. Isu tentang vaksin pemulihan untuk COVID ni melibatkan isu ugutan dan penceraian. Mesti suami dah ada pendirian dia sebab suami kita dia memang betul-betul mengikut sunnah katanya. Tapi isteri dia ugut. Kalau vaksin talak. Allahu Akbar. Kita sebagai seorang suami, janganlah kita terlampau mulut ini kita tak jaga. Tentu sekalilah dalam bab-bab hukum ni jangan dia buat main-main. Ya, jangan duk buat main-main kerana bimbang jadi taklid dan sebagainya. Jadi yang paling penting sekarang ni, kita sebagai suami dan isteri, pada saya lah, kita mesti upgrade ilmu kita. Alhamdulillah hari ni kalau kita tengok contoh pejabat mufti wilayah persekutuan, mereka ada laman web rasmi yang kita boleh akses tulisan-tulisan tentang vaksin dan sebagainya. Jadi di situ kita boleh baca dalilnya, ayat Qurannya, hadisnya. Dan kita beruntung di Malaysia ni, Fitri, kerana kita ada mufti-mufti di Malaysia. Jadi para mufti ni sebelum mereka buat keputusan, mereka panggil terlebih dahulu pembentangan daripada KKM, pakar untuk berikan pembentangan kepada mereka. Jadi keputusan fatwa yang dibuat itu bukan sewenang-wenangnya. Bukan. Jadi kita dah tampilkan dalam khutbah Jumaat ke siaran program agama, program kesihatan, semua dah lengkap. Maklumat yang cukup tepat di hospital lagi. Dari macam kita tengok petugas perubatan pun ada sebenarnya yang hampir pingsan semuanya. Tapi sekarang Ustaz perasan di kubu-kubu kan ataupun di hospital, itu saya pergi hospital katanya biasalah sehari sampai 50 orang. Sekarang ni semalam seorang je. Maksudnya dah berkurang dari segi kadar kematian itu dari satu tempat tu. Okey, jadi apa lagi yang boleh kita lakukan untuk memberi kesedaran kepada mereka ni supaya okey dia dah nak masuk 2 tahun dah ni. Tak jemu ke kalau tak vaksin tak boleh masuk ke corporate beli-belah, tak boleh start program, tak boleh cari kerja sebab mereka mewajibkan vaksinasi. Tapi itu apa nanti? Adakah mereka ni akan cuak dan sebagainya sebab tak boleh masuk itu dan ini? Betul Fitri. Sekarang ni yang kita fikir ialah kita fikir tentang diri kita aja. Kita tak nak kita dijangkiti. Tetapi kita kena ingat juga kita jangan menjangkiti orang lain. Itu satu. Yang kedua, kalau kita tanya orang yang pernah kena COVID, baru dia tahu betapa sengsaranya, demamnya, tak boleh bercakap dengan lancar, batuk, sesak nafas. Jadi nak ceritanya, COVID ni betul. Jadi kerana itu dah saya kira yang paling penting, kita mesti jadi rakyat yang bertanggungjawab. Itu dia, termasuk kita jaga SOP, dah boleh berkelah, dah boleh ini semua. Dan juga janganlah macam ambil masa untuk bertedang lah. Kita tengok kalau boleh rentas nanti, saya pun tak dapat bayangkan macam mana kan. Kena juga ada ilmu dan kebijaksanaan. Sekali mungkin Ustaz dapat berikan sesuatu supaya ini bukan buat main-main, sebab ini melibatkan, kita dah ada fatwa, para mufti semua dah pun suntik vaksin. Kita masih lagi terikat dengan kita punya pemahaman yang mungkin disokong oleh gerakan-gerakan tertentu yang merugikanlah. Mereka ni ada kita dah ada mufti yang established, tiba-tiba dipercaya kepada mufti jadian yang tiba-tiba muncul tiba-tiba di Instagram kan. Jadi supaya buka minda, buka mata dan juga betul-betul fahamlah isu tentang ni. Jangan ikut emosi dan suka menentang arus saja. Betul. Kita hari ini lambakan maklumat di internet, Facebook dan sebagainya. Tetapi kita mesti jadi pengguna yang bijak. Maknanya setiap maklumat yang kita dapat dalam WhatsApp, SMS dan sebagainya kena tapis terlebih dahulu, selidik terlebih dahulu, dan yang paling penting seperti yang kita sebut tadi, Al-Quran nyatakan kepada kita fasalu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Rujuklah kepada yang mereka yang pakar tadi. Itu dia, menuntut ilmu difadukan kepada tiap Muslim. Jadi ini juga ilmu tentang perubatan, tentang virologi, tentang pelbagai ilmu yang perlu kita hadam demi kebaikan bersama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Berkongsi yang penting kita lapang dada, terbuka jiwa dan juga berbahagia untuk terima ilmu. Dan nanti memoga berbahagia masuk ke era endemik dan melupakan COVID yang durjana. Jumpa lagi. Assalamualaikum.